Assalamualaikum Cikgu Faiza. Waalaikumsalam. Cikgu sihat? Sihat. Saya ada soalan nak tanya Cikgu. Oh, soalan? Ya. Soalan apa tu? Tapi sebelum saya tanya soalan, boleh Cikgu perkenalkan diri? Oh, ya. Okey, saya Cikgu Faiza binti Hassan. Saya mengajar di Sekolah Kebangsaan Sungai Besi, Bahasa Melayu. Pengalaman mengajar saya selama 30 tahun. Okey Cikgu, soalan pertama saya, Uh-uh. apa pandangan Cikgu tentang profesion keguruan? Profesion keguruan ni sebenarnya sama pentinglah, sama mulia seperti pekerjaan-pekerjaan yang lain kan. Dan contoh kalau dalam kita memerlukan kedoktoran, kesihatan, pelbagai bidang profesion yang lain lah, sama penting dengan profesion yang lain. Cuma bidang keguruan ni dia lebih penting, dia sama penting tetapi dia lebih kepada kita nak melahirkan insan, melahirkan generasi baharu yang akan mentadbir negara kita suatu hari nanti. Jadi profesi perguruan sangat pentinglah untuk memastikan kita dapat melahirkan modal tenaga insan, dan juga dalam yang sama yang membezakan profesi keguruan dengan profesi lain ialah kalau profesi keguruan biasanya bekas anak murid kita tu dia pasti akan menyelitkan doa untuk guru dia kan. Contoh seperti saya sendiri menyelitkan doa kepada bekas-bekas guru saya, sama ada guru yang kita belajar mengaji dan juga guru-guru yang mengajar kita daripada sekolah rendah sehingga sekolah menengah lah. Jadi itu yang membezakan profesi perguruan dengan profesi yang lain. Dia sama penting yang mana kita nak melahirkan modal insan. Tetapi dalam masa yang sama yang membezakan sedikit tu adalah kita mungkin insya-Allah mendapat doa daripada bekas anak didik kita. Itulah pandangan saya. Okey. Pada pandangan Cikgu juga, apa perbezaan ataupun apa perbezaan ciri utama guru yang profesional dengan guru yang biasa? Okey, guru profesional ni biasanya dia akan mendapat latihan lah. Dia akan mendapat latihan. Kalau contoh macam saya dulu, saya mendapat latihan di maktab perguruan ya. Kemudian melalui pengalaman mengajar ya, dan sekarang saya dah mencecah tahun yang ke-30. Jadi banyaklah pengalaman yang kita alami daripada mula-mula kita posting, kita mengajar dengan sekarang. Dan juga setiap seorang guru tu sentiasa kena mendalami ilmu keguruan untuk selaras dengan perkembangan semasa lah, dengan teknologi semasa. Contoh kalau dulu kita mengajar kita banyak menggunakan kapur dan papan hitam kan, tetapi sekarang kita menggunakan teknologi. Berbanding dengan guru biasa pula, guru biasa ni dia masih dalam peringkat belajar. Dia kena belajar ilmu pedagogi, dia kena belajar ilmu mengajar murid dalam kelas, nak tackle murid tu macam mana, nak mendalami kemahiran yang kita nak ajar, bagaimana kita nak memastikan semua murid kita yang pelbagai lapisan lapisan kebolehan tu, bagaimana kita nak tackle supaya dia boleh. Itu yang membezakan antara guru profesional dengan guru biasa. Okay, adakah guru biasa ni perlukan sokongan daripada guru-guru profesional? Oh, sangat memerlukan. Guru profesional perlu memberi bimbingan, perlu memberi tunjuk ajar. Tetapi dalam masa yang sama juga, guru profesional ni, contoh macam saya lah, sebab saya ni kira digelar guru lama, kami ni tak mahir lah dengan IT. Jadi kami juga akan bertanya kepada guru biasa yang lebih mahir, yang mahir dalam pelbagai orang kata aspek kan tentang IT. Jadi kita saling bekerjasama lah. Yang akan memantapkan lagi kita punya profession. Okey, baik. Okey Cikgu, untuk soalan kedua, saya nak tanya, apakah cabaran utama yang Cikgu hadapi untuk memastikan accountability dalam tugasan harian Cikgu di sekolah? Okey, accountability ni tanggungjawab. Okey, cabaran masa kini sangat hebatlah berbanding zaman dulu. Kerana zaman kini kita hidup dalam zaman teknologi. Dan dalam masa yang sama juga silibus kita pun sangat berbeza berbanding dulu kan. Jadi cabaran dia ialah dari segi cikgu tu sendiri nak menghadapi silibus yang tinggi tu. Okey, bagaimana cikgu nak memastikan murid tu boleh menguasai silibus yang tinggi tu, memang satu cabaran yang hebat jugalah. Kerana terutama sekarang apabila kita tidak lagi mengadakan kelas streaming, iaitu kelas yang setiap kelas tu ada pelbagai aras murid, itulah cabaran pada saya yang paling hebat. Kerana kita terpaksa mengajar tiga kategori murid yang berbeza. Jadi
Jadi kita sekarang ni dikehendaki menggunakan pendekatan pengajaran terbeza lah. Sebenarnya pengajaran terbeza ni kita boleh buat, tetapi cabaran dia ialah apabila guru ni dibebani dengan pelbagai tugas lain selain daripada mengajar, tugas-tugas pengkeranian. Jadi perkara inilah yang sebenarnya sangat membebankan guru untuk mengajar menggunakan kaedah pengajaran terbeza tu. Kemudian cabaran yang seterusnya pula dari segi sikap murid. Sikap murid ni, murid sekarang didedahkan dengan gadget pada usia muda, menyebabkan mereka ni tidak boleh fokus kepada arahan guru yang mudah. Ya, arahan guru yang mudah, bukan arahan yang panjang, arahan yang sangat pendek, sangat ringkas pun murid tak boleh faham. Contoh yang saya alami sekarang ni ialah bagaimana saya nak kelas saya sekarang, saya terpaksa menghadapi, selain daripada saya nak mengajar silibus, saya juga menghadapi bagaimana saya nak memastikan murid saya itu memahami apa yang dia kena buat, cara dia nak buat latihan. Dia masih tak kuasai. Walaupun apabila latihan yang dibuat tu salah, kita tegur, kita tegur berulang-ulang kali pun masih lagi mereka melakukan kesilapan. Jadi ini menunjukkan bahawa murid tersebut tak dapat memberi fokus disebabkan pengaruh gadget tu. Kemudian cabaran yang seterusnya pula, ibu bapa lah. Ibu bapa zaman sekarang kita kena kita seperti yang kita sedia maklum, ibu bapa sekarang bukan seperti ibu bapa zaman dulu. Ibu bapa sekarang mereka mempunyai profession yang tinggi, ya, yang tinggi, yang pengetahuan mereka ataupun pencapaian akademik mereka lebih tinggi daripada guru. Jadi pengetahuan mereka ni kadang-kadang membuatkan mereka macam bukan kata memandang rendah. Tak semua golongan. Ada golongan yang dia profession tinggi tetapi dia masih menghormati guru. Namun ada segelintir ibu bapa yang dia menganggap guru ni tak boleh buat silap. Tak boleh buat silap. Dia jadi dia cikgu tu buat silap sikit, pasti dia akan melontarkan sama ada bercakap secara outspoken ataupun secara, kalau kata contoh macam dia peguam, dia mungkin akan boleh menggunakan undang-undang lah. Jadi sebagai guru kita perlu berhati-hatilah untuk menangani bagaimana, perlu berhati dan perlu belajar, perlu orang kata menghadapi cabaran-cabaran ni, bagaimana kita nak menanganinya. Okey. Selain itu, daripada segi pentaksiran, contohnya PBD ataupun PBS ke, apakah cabaran yang cikgu hadapi untuk melaksanakan pentaksiran berterusan dalam kelas? Okey, pentaksiran berterusan ni sebenarnya kita seperti yang kita sedia maklum, pentaksiran PBD ni adalah secara menyeluruh. Ya, jadi kita boleh lihat murid tersebut di dalam kelas, bagaimana dia penglibatan dia semasa PDPC, kemudian dari segi kerja latihan yang kita beri, dia buat ke, dia tak buat ke, dan kadang-kadang ada latihan yang kita beri kepada murid ni, dia meniru daripada kawan ataupun mungkin ibu bapa yang bantu dia. Jadi kadang-kadang kita tak dapat nak kesan juga, adakah latihan tu hasil daripada idea dia sendiri. Jadi kadang ini mempengaruhi guru juga untuk mentaksir. Kalau berdasarkan dari segi latihan, sama ada guru tu bagi dalam bentuk latihan ataupun guru tu bagi dalam bentuk kerja khusus. Kan kerja khusus kadang-kadang ibu bapa yang buat untuk anak. Jadi kalau cikgu memberi markah yang tinggi, tidak adil lah kepada murid lain yang buat sendiri kan. Mungkin hasilnya kurang baik berbanding dengan hasil yang dihasilkan oleh ibu bapa. Itu cabaran-cabaran yang guru hadapilah dalam PBD. Kemudian masalah murid ponting. Murid yang datang ponting tegar ke ponting berkala juga cabaran kepada guru untuk mentafsir, memberi markah PBD, TP kepada dia lah. Kemudian dalam pentaksiran PBD juga sebenarnya guru tu dia boleh mentafsir murid tu berdasarkan dia punya sasih juga. Berdasarkan sasih, sikap dia, bagaimana sikap dia terhadap pembelajaran dia, terhadap dia dengan rakan dia, dengan guru dan sebagainya lah. Daripada segi pengurusan masa, adakah cikgu rasa masa yang berada di sekolah ni cukup untuk cikgu buat pentaksiran, untuk cikgu mengajar dan kerja pengkeranian? Sebenarnya kalau masa saya sendiri pun selalu balik lambat. Ya, sebab saya selalu balik kerana saya lebih suka menyiapkan kerja tu dengan detail. Saya seorang yang orang kata
nak buat kerja tu bagi sempurna kan, bagi sempurna. Dan apabila kita kekurangan dalam kemahiran IT menyebabkan kerja tu jadi lambat nak buat. Jadi itulah menyebabkan kekangan masa, bukan kekangan masa tu terpaksa ambil. Kadang-kadang macam saya, contoh saya bawa balik juga kerja buat kat rumah. Jadi keluarga saya memang tahu kerja saya. Sebab itulah apabila anak-anak saya apabila mereka disoal kenapa tak jadi guru macam ibu, mereka tak mahu sebab mereka nampak bagaimana ibu mereka bekerja. Jadi tapi ada setengah guru dia tak bawa balik kerja di rumah. Macam saya sebab saya minat kepada profesi perguruan, jadi saya tak kisahlah saya bawa balik kerja di rumah, waktu cuti ke saya buat, tapi berpada-pada lah. Kita mesti spend masa juga dengan family kan. Betul. Okay. Seterusnya, adakah sokongan daripada komuniti ataupun ibu bapa diperlukan dalam tafsir budak ataupun dalam dunia kerja sekolah sebagainya lah? Oh, sangat. Sokongan ibu bapa sangat diperlukan dalam pembelajaran anak-anak lah ya. Kerana ada ibu bapa yang dia lepas sepenuhnya, dia melepaskan sepenuh tanggungjawab mendidik tu kepada anak-anak, kepada guru-guru. Jadi kita tak mampu untuk contoh kalau kata macam saya sebagai guru bahasa, saya menghadapi masalah murid yang tidak menguasai 2M kan, 2M. Jadi kita dalam keadaan kelas yang tidak ada orang kata streaming macam dulu. Jadi kita ada 3 murid yang berbeza aras, maka cabaran untuk saya mengajarlah murid-murid yang tidak menguasai 2M. Jadi saya akan mengambil pendekatan untuk memaksa ibu bapa. Saya akan memaklum kepada ibu bapa untuk membantu saya lah mengajar juga anak mereka di rumah ya, untuk supaya proses belajar tu lebih cepat. Kalau mengharapkan guru 100% memang murid tu tak akan boleh berjaya dengan cepatlah. Maknanya didikan dekat rumah sangat diperlukan. Cikgu, setelah beberapa soalan yang saya tanya ke cikgu ni, saya dapat banyak sangat input. So jadi sebagai seorang guru baru, saya rasa saya perlu banyak lagi lah belajar tentang ilmu pendidikan ni. Okey, saya ada soalan seterusnya. Pada pandangan cikgu, bagaimana peringkat perkembangan guru ni dapat mempengaruhi guru di sekolah? Perkembangan guru ni bermaksud pengalaman lah kan? Ya, pengalaman. Okey, pengalaman saya lah pada peringkat awal saya mengajar. Ini maksudnya masa saya praktikum yang terakhir kan, sebelum saya posting, saya kena mengajar bahasa Melayu tahun 5. Jadi apabila sampai tajuk kata majmuk tu, saya macam kata majmuk. Saya tak tahu ni apa itu kata majmuk. Sebab kat maktab kita tak belajar pun. Kita hanya diajar morfologi, sintaksis, tapi tak fokus apa itu kata majmuk, apa dia punya aspek-aspek dalam morfologi tu kan. Morfologi tu ialah perkataan kan. Jadi kita tak belajar. Bila tiba di sekolah, kita dapat kita kena mengajar kemahiran kata majmuk ni, saya macam sudah. Jadi saya terpaksalah study dulu kan. Saya terpaksa study dulu, dan dulu kita rujuk pada buku lah sebab kita tak ada lagi telefon macam telefon pintar macam sekarang kan. Jadi saya terpaksa merujuk buku, tengok-tengok latihan, study dulu untuk saya buat RPH, dan seterusnya saya praktikkan dalam kelas lah mengajar. Seiring dengan teknologi, saya belajar melalui proses belajar sampailah sehingga COVID ya. Kita mengadakan PDPR. Bila mengadakan PDPR ni, saya ni sudah macam mana saya nak mengajar kan. Adakah sekadar saya nak bagi latihan melalui telefon saja? Saya rasa saya tak boleh buat macam tu sebab kena ada interaksi. Kita kena ada interaksi. Jadi saya pun cubalah belajar bagaimana menggunakan aplikasi Google Classroom kan, Zoom, Google Meet dan sebagainya. Jadi lepas tu pula saya fikir pula, saya nak mengajar macam mana saya kena memerlukan papan putih. Jadi saya beli juga papan putih. Maksudnya saya nak mengajar seperti saya mengajar dalam kelas, tetapi melalui aplikasi. Cikgu buka kamera ajar kat depan. Jadi saya beli papan putih saya, dan untuk nak bagi menarik minat murid untuk menghadirkan dalam kelas saya tu, saya pakailah kostum-kostum. Kebetulan anak saya tu dia minat anime, jadi saya pinjam kostum-kostum dia, saya pakai. Menarik. Jadi saya pakai earphone yang berlampu-lampu sebab saya mengajar ketika itu murid tahun 3. Jadi saya sendiri menonjolkan diri saya supaya menarik anak murid saya untuk hadir dalam kelas saya.
Jadi bila saya fikir balik, rupanya aku boleh buat kan. Tetapi dalam masa sama saya masihlah tak menguasai sepenuhnya IT kan. Jadi saya sepanjang PDPR tu saya hanya menggunakan satu kaedah itu saja sehinggalah tamat PDPR kan. Dan sekarang apabila berbalik kepada sekolah, apabila kita belajar seperti biasa pun saya masih menggunakan kaedah yang sama. Saya masih belum lagi menggunakan smart classroom kerana perkara tu perlu belajar. Dan bila nak belajar ni, almaklum peringkat umur macam ni, dia belajar hari ni esok lupa. Dan dalam masa yang sama pula kita ada kekangan masa dengan tugasan-tugasan lain kan. Jadi saya mengambil pendekatan untuk mengajar seperti biasa semula lah, seperti biasa semula. Cuma mungkin saya tekan kepada pemahaman murid, bagaimana nak menarik perhatian murid dalam kelas. Adakah cikgu akan menggunakan juga teknologi dalam kelas? Sebab cikgu sekarang InsyaAllah, insyaAllah saya akan cuba juga belajar. Mungkin untuk satu lagi teknologi sebelum saya pencen. Okey, sebentar tadi cikgu kata cikgu masih ada rasa keinginan untuk belajar. Apakah medium yang boleh digunakan ataupun medium yang dapat cikgu gunakan untuk belajar? Okey, oleh kerana sekarang ni kita berada dalam zaman teknologi, maka kita pun boleh belajar melalui kursus-kursus secara online. Contohnya macam dalam SPL, KPM kan. Kemudian dalam kita punya grup KJM, grup Kelab Guru Malaysia pun ada kursus-kursus yang diajar bagaimana cara kita nak buat chat GPT, AI dan sebagainya. Dan di samping tu sekolah juga turut mengadakan kursus dalaman kan, kursus dalaman. Dan juga kita juga mengikuti kursus-kursus yang dianjurkan oleh jabatan lah, jabatan ke PPD ke. Jadi sebenarnya seseorang guru tu kalau dia berminat untuk belajar, dia akan berusaha untuk memantapkan diri dia dengan ilmu mengikut perkembangan semasa lah. Pada pandangan cikgu, sejauh manakah pelatihan atau kursus yang cikgu hadir ni dapat membantu meningkatkan kualiti pengajaran bagi semua? Okey, setakat ini memang banyak membantulah. Kursus-kursus yang saya ikuti tu memang banyak membantu saya. Contohnya macam kalau kita nak buat soalan kan, kita nak bina soalan kan, kita diajar hari tu menggunakan AI kan. Jadi daripada AI tu kita dapat membina soalan dengan lebih cepat lah, kan, lebih cepat. Dan dalam masa yang sama juga kita semakin mahir menggunakan IT lah. Dalam masa yang sama kan, selain kita dapat ilmu, kita juga semakin mahir dalam IT. Contoh macam sekarang sekolah saya menggunakan ERPH. Jadi pada awalnya tu pun merangkaklah sikit, tapi semakin lama semakin boleh. Dan saya juga banyak bertanya lah pada guru-guru yang lebih muda bagaimana nak copy paste dan sebagainya. Begitulah. Adakah penggunaan teknologi ni memberi cabaran kepada cikgu ataupun cikgu rasa macam saya tak nak belajar pasal teknologi ni, ataupun cikgu nak teruskan belajar teknologi ni? Okey, sebenarnya memang memberi cabaran sebab usia saya ni, saya dah macam, bila pada usia saya ni saya yang pertama sebenarnya tak minat. Ya, bila kita tak minat, kita suka mempelajari itu. Tetapi apabila kita masih lagi mempunyai keinginan untuk mengajar dalam tempoh yang lama, kita mau tak mau, minat tak minat, kita kena paksa diri kita untuk belajar supaya kita seiring dengan semasa lah, teknologi semasa. Kalau tidak kita akan ketinggalan. Betul. Kalau cikgu diberi peluang untuk sertai kursus-kursus berkaitan dengan AI, teknologi semua ni, cikgu nak cuba ke? InsyaAllah saya akan ikutlah, insyaAllah. Okay, nampaknya cikgu kita dah di penghujung soalan. Seperti kita tahu, di kelas murid-murid perlukan ganjaran untuk kita menarik perhatian mereka lah. Okay, jadi sebagai seorang guru, adakah guru ni memerlukan ganjaran ataupun sokongan daripada pentadbir untuk meningkatkan profesionalism keguruan ni? Okey, sebenarnya sebagai guru pun memang kita memerlukan ganjaran sebagai motivasi untuk kita mengajar lebih baik, menjadi guru yang lebih hebat kan. Namun pada saya lebih mengajar kepuasan.
Saya lebih mengajar kepuasan. Walaupun apa orang nilai kita, apa orang mentafsir diri kita, saya berpegang pada diri saya sendiri. Jadi saya mengajar, saya lebih pada kepuasan kerana minat mengajar ni adalah satu minat yang saya memang minat. Memang masa selepas saya habis tamat STPM, saya tidak mohon pekerjaan lain. Saya menunggu tawaran guru berkali-kali dan sehinggalah kali keempat saya mohon, saya dapat tawaran masuk ke maktab. Jadi sebab saya minat. Jadi apabila ganjaran tu, memanglah ganjaran tu akan menggembirakan kita, tetapi sebenarnya saya tidak target kepada ganjaran. Saya lebih target kepada kepuasan saya kerana faktor minat tadilah. Jadi kalau dapat ganjaran daripada pentadbir ataupun daripada perkhidmatan, memang kita akan rasa gembira lah. Tapi sebenarnya kepuasan tu lebih kepada apa yang saya buat, yang saya lalui, yang saya capai, berdasarkan kepuasan pada diri saya lah. Jadi walaupun saya menghadapi pelbagai cabaran dalam menghadapi karenah murid dan cabaran masa kini kan, namun jika tiada ganjaran pun ia tidak menjadi penghalang kepada saya, kerana saya lebih mengajar kepada kepuasan. Kerana saya pernah mendapat surat daripada ibu bapa pada tahun 90-an, ketika itu saya mengajar di Temelloh. Saya mendapat surat bagaimana ibu bapa tu mengucapkan terima kasih kepada saya kerana dia pada saya mungkin dia menilai saya sebagai seorang guru yang baik lah. Jadi bagi saya itu adalah satu kepuasan. Jadi saya tidak ada kepuasan daripada pendapat cikgu ni, macam ibu bapa murid-murid menghargai Cuma APC tu satu kegembiraan lah jika dapat kan. Namun macam anugerah lah. Namun kepuasan yang saya capai, yang saya ingin tu adalah daripada ibu bapa ataupun murid sendiri. Apabila murid tu ingat kita kan. Dan baru ni pun saya mendapat aduan lah, anak saya yang bersekolah satu sekolah dengan bekas murid saya. Dia kata ibu kakak lah yang mengajar saya boleh baca. Jadi bagi saya itu adalah ganjaran juga. Saya merasa puas apabila ada bekas murid saya yang memberi komen begitu. Bagi itu saya satu ganjaran juga sebenarnya. Jadi macam sokongan daripada pentadbir tu pun perlu. Ya, perlu. Ganjaran tu pun perlu untuk beri kita ni semangat barulah untuk mengajar dekat sekolah ni. Kita datang sekolah hari-hari mengajar. Memang kita memerlukan ganjaran sebenarnya kan, motivasi, sebagai motivasi lah untuk kita lebih berjaya pada akan datang lah. Jadi kesimpulannya dekat sini, profesi keguruan ni dia memerlukan sokongan daripada orang luar, daripada segi bapa, murid-murid sendiri pun perlu bagi sokongan dekat diri kita walaupun dia murid kan. Okay. Itu saja soalan daripada saya. Terima kasih Cikgu Faiza. Sama-sama. Selamat Hari Raya Cikgu Faiza. Selamat Hari Raya.